Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Siapa yang setuju Anwar memang best? Katakan saya setuju demi Pertiwi. Walaupun banyak kesilapan, banyak kelemahan dia sebagai manusia, kita harus akui bahwa semua manusia ada kelemahan. Tetapi yang penting bagaimana kita mau seimbangkan kelemahan dengan kelebihan. Terbaru ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menunjukkan bahawa dia seorang Perdana Menteri yang walau banyak kesilapan tapi dia dapat membuat satu lagi kemenangan melebihi Perdana Menteri yang lain. Dan rupa-rupanya dia juga berjaya mengantoikan kepimpinan Perdana Menteri yang dulu. Rupa-rupanya Perdana Menteri dulu taklah berusaha sangat rupanya. Kali ini Anwar Ibrahim dapat membuktikan bahawa usahanya sungguh-sungguh. Di dalam satu berita yang baru saya terima, dokumen yang baru kita terima, Anwar Ibrahim bertindak dengan amat efisien, amat tegas berkenaan dengan hutang 6 bilion kepada Malaysia daripada Goldman Sachs. Beliau berkata bayar hutang 6 bilion kepada Malaysia tanpa berdalih lagi. Johari gesar Goldman. Bayar hutang RM 6 bilion kepada Malaysia tanpa berdalih lagi. Johari gesar Goldman. Goldman Sachs mengambil kesempatan atas rundingan yang tidak mencukupi yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu, pimpinan Muhyiddin Yassin, untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimeterai lebih 2 tahun yang lepas, kata bekas Menteri Kewangan kedua Johari Ghani. Goldman Sachs harus membayar balik secara tunai baki US dollar 1.4 bilion, iaitu kira-kira 6 bilion. Kerugian 1MDB dengan segera tanpa berdalih lagi, kata Johari kepada Thomson Reuters. Menurut laporan terbabit, perjanjian antara Bank Pelaburan Amerika Syarikat itu dan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjangkakan Malaysia akan menerima jumlah itu dalam bentuk aset 1MDB menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada penyelesaian untuk US dollar 3.9 bilion atau kira-kira 16.77 bilion yang telah dicapai berhubung kerugian yang dialami oleh 1MDB. Itu perjanjian yang tidak bagus bagi Malaysia, katanya. Kata salah seorang pegawai undang-undang kerajaan yang tidak dinamakan pada Reuters. Katanya kerajaan sepatutnya menuntut wang tunai dalam bank dan bukan aset. Mereka telah kehilangan inisiatif. Persoalan mesti dibangkitkan tentang cara kerajaan membuat perjanjian itu. Ini pertikaian yang hanya boleh diselesaikan dengan pendedahan kepada perjanjian tersebut. Pegawai undang-undang itu dipetik sebagai berkata. Beliau juga menggesa kerajaan untuk mendedahkan syarat-syarat perjanjian itu yang setakat ini disembunyikan didakwa kerana peruntukan kerahsiaan melarang ia diterbitkan. Pertikaian di antara bank itu dan Putrajaya tertumpu pada 2 perkara. Satu, penilaian aset 1MDB. Dan yang kedua, keengganan Malaysia untuk mengejar aset asing yang dikenal pasti oleh Goldman Sachs sebagai berkait dengan 1MDB. Satu aspek pertikaian itu berkait dengan peruntukan dalam perjanjian yang menyatakan bank itu menjamin Putrajaya akan menerima aset 1MDB bernilai
bernilai USD 500 juta atau kira-kira 2.15 bilion menjelang Ogos tahun lepas. Jika itu tidak tercapai, Goldman Sachs diwajibkan membayar bayaran interim sebanyak US dollar 250 juta kepada kerajaan. Bagaimanapun, pembayaran itu tidak dibuat dengan Goldman Sachs dan kerajaan tidak bertegah terhadap nilai aset yang dikenal pasti. Putrajaya berkata aset-aset berkenaan hanya bernilai USD 420 juta sahaja atau kira-kira 1.8 bilion ringgit saja. Goldman Sachs mempertikaikan penilaian itu dengan berkata kerajaan Malaysia telah secara sepihak mengurangkan nilai aset-aset tersebut sebanyak 80 juta US dollar atau kira-kira 344 bilion ringgit 344 juta ringgit Malaysia. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bank itu mendakwa tidak berusaha keras untuk mendapatkan semula aset yang dikaitkan dengan 1MDB. 2 minggu yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menuntut Goldman untuk menghormati penyelesaiannya dengan kerajaan atas peranannya dalam skandal 1MDB. Katanya bank itu tidak seharusnya menggunakan kekuatan kewangannya untuk menentukan syarat-syarat. Anwar baru bertindak, baru dorang tahu. Dalam satu temu bual bersama Haslinda Amin daripada Bloomberg Television, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa agar Goldman Sachs menyelesaikan pertikaian berhubung perjanjian penyelesaian yang dimeterai pada Julai 2020 dengan Malaysia. Bayar hutang 6 bilion pada Malaysia tanpa berdalih lagi, gesa Goldman. Johari gesa Goldman Sachs. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini baru padan muka. Saya setuju dengan apa yang berlaku ini. Mak nak berdalih apa lagi? Ini duit Malaysia. Ini duit negara. Bukan duit siapa-siapa. Sebab itu jangan berdalih lagi. Kembalikan kepada negara Malaysia pertama. Kedua, manalah adil kalau dibayar dengan aset. Yang aset itu kadang-kadang aset itu nilainya sukar untuk ditentukan. Jadi paling bagus, betul juga, jangan hilang inisiatif bayar dengan cash. Ini baru adil. Sebab kalau cash terus boleh guna untuk negara. Jadi kalau kalau aset susah untuk mau kasih cair dulu, baru boleh pakai untuk negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita bukanlah rasa terlalu takzub dengan Anwar Ibrahim, tapi kita kagum dengan usaha-usaha beliau. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.